بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا إلى سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sekali lagi selamat malam kepada semua para kampapok dan ibu, dan kepada semua para peminat, dan kepada semua saudara-saudara yang mana selalu ikuti di dalam kuliah ataupun tazkirah ataupun mengajar yang saya selalu buat, di antaranya sila langsung dikatakan laisut. Oleh itu pada malam ini dikatakan malam yang kedua setelah kita memulai pada semalam. Walaupun agak katanya kita sekarang duduk di dalam akhir ataupun hujung bulan Ramadan, bahkan dikatakan Ramadan sudah tinggalkan kita lebih kurang 25 hari. Nah, jadi esok dikatakan hari yang ke-20 ni, maka malam Rabu dikatakan malam 27 yang dikatakan 7 liku. Maka pada malam esok lah. Nah, sangat-sangat di antaranya diharap-harap, di antaranya malam Lailatul Qadar. Oleh itu kepada semua para kaum, ibu dan bapa dan peminat-peminat semua, jadi sekali lagi bersama-samalah kita ikuti dan bersama-samalah di antara kita di dalam mengingati apa sahaja yang anggap katanya Allah Ta'ala memberi perintah kepada kita, khususnya berkaitan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh itu di antara pada malam ini sedikit, jadi saya nak setuh ataupun di antaranya nak sebut satu hadis. Walaupun hadis ini kalangan ulama ahli hadis yang duduk begitu di antaranya khilaf berkaitan dengan hukum pekak hadis. Setengah kata hadis hasan, setengah katanya hadis sahih, setengah katanya hadis dhaif, setengah katanya hadis munkar pun ada juga setengah-setengah ulama. Iaitulah Syekh Albani, dia kata hadis munkar. Nah, walau bagaimanapun bagi ahli ulama hadis, Allah Ta'ala memberi ilmu khusus untuk menghukumkan pekak hadis. Akan tetapi kita orang yang tak mahir di antaranya bab hadis, kita selalu ikut
yang mana di antara kebanyakan pada bab targhib berkaitan bulan Ramadan, selalu dia mendatanglah hadis ini. Oleh itu hadis yang akan dibaca, saya ni selalu di antara ikuti dalam satu sebuah kitab namakan Zunnajah Was-Surur. Kemudian dia ada sebut pada hadis ni. Dia katanya maruya an Salmana Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ni tariqah rawi sanad dianya daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka Salman Farisi ni kalau kita menyelidiki di antaranya manaqib dia tu gak memang sangat hebat, sehingga dia seorang muda. Dialah di antara orang memberi kenapak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gali parit. Dikatakan Khandaq. Kita pergi di Uhud tu. Oleh tu dia pun selalu sebut, dia kata qala, berkata Salman, ia katanya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkhutbah. Ini pernah berkhutbah, pernah berceramah akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tu fi akhir yaumin min Sya'ban, pada hujung akhir di antaranya hari bulan Sya'ban, setengah katanya hari Jumaat Nabi baca khutbah. Tapi di antara walau bagaimanapun itu untuk isyarat Nabi menggalakkan kepada ummah mu'amati dan menyelidiki apa di antara kelebihan bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut faqala, maka bersabdalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katanya ya ayyuhan nas. Rasulullah kata hei manusia, dia kata qad adhallakum syahrun azim, sesungguhnya mukelam akan kamu, mujaum akan kamu oleh syahrun azim, oleh bulan yang besar. Dikarenakan besar ini besar pangkat dan besar di antara pahala yang kita melakukan pada bulan Ramadan. Laginya pula syahrun mubarakun, bulan yang diberkat. Bulan Ramadan bukan bulan yang dicela, bukan bulan yang dicenai, bukan di antara bulan yang jauh daripada rahmat, bukan bulan yang diberkat. Dia adalah arti apa sahaja kita melaku di dalam bulan Ramadan, maka dapat bertambah kebaikan. Sehingga cuba tengok di dalam bulan Ramadan bagi ahli yang menego dapat kejayaan. Lagi pula bagi orang yang munafkah sedikit pun tidak ada kekurangan dan sedikit pun tidak berasa di antaranya susah di antara belanja di dalam bulan Ramadan. Bahkan agak susah untuk nak belanja apa saja di dalam bulan Ramadan. Itu alamat menunjuk kata bulan Ramadan bulan dia berkat. Lagi di antaranya fihi lailatul qadar. Dia katanya. Dan di dalamnya dalam bulan Ramadan dalam satu bulan ni ada lailatul qadar. Satu riwayat. Ia kata lailatul qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ni terlebih baik daripada 1000 bulan yang lain. 1000 bulan yang lain mana? Hak yang tidak ada di dalam bulan Lailatul Qadar. Fahamnya kalau bulan yang lain ada juga Lailatul Qadar, tentu tak lebih sama yalah. Yang kata terlebih baik daripada 1000 bulan, 1000 bulan hak tidak ada malah Lailatul Qadar. Oleh itu Lailatul Qadar ni lah yang sangat-sangat
Tuhan menggalakkan kita, suruh kita bersungguh-sungguh melakukan ibadat di dalam bulan Ramadan. Harap-harap di antaranya betul amalan kita malam Lailatul Qadar. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak bagi tahu pun malam mana yang ditentukan. Nah, bahkan beberapa sahabat yang selalu tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilanya, maka Nabi pun selalu tidak memberi ketentuan. Bahkan Nabi isyarat di antaranya aku. Nah, bila di antara siapa hujung akhir 10 Ramadan, aku selalu bersungguh-sungguh sehingga aku lipat kain aku. Tak akan selimut bahkan aku berjaga. Harap-harap di antaranya berjumpa, bertemu, berbetulan dengan bulan Ramadan. Akan tetapi Nabi sedikit beri isyarat bahkan malam yang harap-harap di antara malam yang gasar, malam yang witir. Arti 21, 23, 25, 27, 29. Oleh itu insya-Allah, nah, yang kita mengadakan ibadat tilawatul Quran dan qiyamul lail dengan semaya dengan semaya tarawih dan semaya witir dan sebagainya, dan kita di antaranya membaca di antaranya selawat dan sebagainya, harap-haraplah berbetulan dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Dengan berbetulan malam Lailatul Qadar. Oleh itu di antara Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah Nabi cerita begitu, dia pun selalu cerita-cerita. Bahkan dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalau aku ni berjumpa atau bertemu dengan alamat, apa aku nak melakukan pada malam itu? Nabi selalu menggalak suruh ambil air semaya. Lepas tu semayalah sunat, semaya hajat sebagian, dan bacalah di antara semungkin-mungkin boleh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu di antara Nabi ajar akan isteri dia Aisyah radhiyallahu taala anha, sekiranya Allah Taala tunjuk alamat khusus bagi kita. Oleh itu alamat untuk nak mengenali kata malam itu Lailatul Qadar, ialah kita selalu rasa sedap, tak rasa panas. Nah, tak rasa sejuk sangat. Angin pun tak kuat sangat. Nah, lagi pula langit pun nampak begitunya. Nah, sederhana, tak ada gelap sangat. Dan lagi pula kalau sekiranya kalau ada binatang, anjing dan sebagainya, tak akan menyalak pada malam itu. Itu salah satu alamat menunjuk kata malam itu Lailatul Qadar. Dan pagi esok kita tengok di antara selepas subuh tu kak, jadi di antara tidak begitu gelap sangat, bahkan cerah bersinar, nampak sejuk ya. Itu salah satunya. Hanya Allah Ta'ala nak beri ketentuan bagi hamba-Nya yang khususi, tunjuk alamat bagi mereka itu, sehingga dia selalu di antara pandang nampak pokok kayu, nampak sujud di antara ke pihak kiblat. Itu salah satu di antara alamat. Dan di antaranya di dalam telaga nampak air limpah. Itulah di antara. Akan tetapi walaupun Allah Ta'ala tak tunjuk khusus alamat bagi kita, tetapi sekiranya kita ibadat betul di antara malam itu, kita dapatlah ganjaran dan kebaikan, ialah amalan sangat begitu pahala berganda lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Dan Allah Ta'ala Nabi sebut lagi, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan. Dan Tuhan menjadi akan puasa Ramadan tu fardu pada siang hari. Dan wa qiyama lailihi tatawwu. Jadi akan berjaga malam dengan bentuk sunat, tak ada fardu pun. Oleh itu dapat boleh kita reti semaya tarawih bukan fardu, semaya witir bukan fardu, bahkan Allah Ta'ala memberi sunat je.
Nah, sehingga dengan Nabi bimbang takut begitunya fardu, Nabi sudah ya tubik di dalam tubik di atas semai di Masjid Madinah 3 malam. Yang malam yang keempat, yang kelima Nabi tak tubik. Setengah tu tubik malam yang ketujuh tu. Buat apa? Tengok sahabat tu nampak gemar sangat, Nabi bimbang takut Allah Taala fardu. Lalu tu habis sebut di antara pada hadisnya, ja'alallahu ta'ala qiyama lailihi tatawuan. Maka ulama tafsir dia kana qiyama lailihi ialah semaya tarawih. Oleh itu pada malam ini kita sudah selesai semaya fardu, semaya isya betul berjemaah serta ikuti dengan semaya tarawih. Hak tu bagai-bagai setengah orang tu buat 8, setengah orang tu dia hantar buat 3, buat gapo buat 4, tu ikutlah. Setengah tu buat 20, tak pernah tinggal-tinggal sehingga dia hantar sekarang. Begitulah. Dan di antaranya Nabi sebut lagi man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Siapa-siapa mendampingkan dia buat kebaikan di dalam bulan Ramadan dengan satu perkara daripada kebaikan. Ikutlah dengan kita baca Quran, dengan kita sedekah. Dan apa perkara saja? Kana kaman adda faridatan bima siwa. Adalah mereka itu seperti mana mereka yang menunaikan fardu fi ma siwa. Apa nak ayat? Nak ayat kata orang buat suatu perkara sunat dalam bulan Ramadan, pahala yang dapat seperti mana fardu bulan yang lain. Oleh tu Nabi sebut lagi, oleh tu bulan yang lain orang mengadakan fardu dapat berapanya? Wa man adda faridatan fihi. Dan siapa menunaikan satu fardu di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda fihi, siapa dia menunaikan satu fardu. Misalnya kita semaya ko, kita gapo lagi katakanlah kita semaya ko, kita keluar zakat atau petai bulan Ramadan molek dan sebagainya, ikutlah buat hak fardu dalam bulan Ramadan. Kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Seperti mana mereka menunaikan 70 fardu bulan yang lain. Sehetiana tu. Jadi satu fardu bulan yang lain di antaranya kita boleh berapa? Kita boleh berapa? Jadi kalau kita buat ya bergandanya bulan ni. Kita buat sunat perkara bulan ni, menepati kita menunaikan satu fardu bulan yang lain. Tu dia. Oleh tu satu fardu bulan ni seperti orang buat 70 fardu pada bulan yang lain. 70 fardu bulan yang lain. Sabit itulah setengah orang yang ada kemudahan, yang ada di antara puasa setiba bulan Ramadan, dia selalu di antaranya dia buat ibadat di Mekah. Kerana di Mekah bergana dengan sapakah 700,000. Itu di antaranya. Oleh itu untuk kita nak untuk ambil reti sepitah lalu, kita buat satu perkara yang sunat di dalam bulan Ramadan. Seperti kita menunaikan satu fardu bulan yang lain. Dan siapa dia buat satu fardu bulan ni, supaya kita dapat 70 fardu di dalam bulan yang lain. Tu bergana begitu lalu. Jadi makna kata biasa gak kita dak buat tegak boleh 70. Kama di dalam bulan ni bergana 70 fardu. Oleh tu bila kita buat di antaranya bulan ni kalau sunat boleh 70. Kata dia wa huwa syahrus sabri. Bulan ni kata bulan sabar. Apa? Yakni bulan yang hamba Allah sangat dapat boleh sabar bulan ni. Khususnya boleh menunaikan apa dia puasa siang hari, dia boleh qiyamul lail walaupun lapar walaupun penat, tetapi dapat kesabaran. Oleh itu was-sabru sawabuhu al-jannah. Sabar tu ialah pahala dia tu dapatnya syurga. Laginya bulan ni tengok Nabi sebut wa huwa syahrul musawat. Bulan ni bulan bersama tak ada beza.
walaupun orang pekat tinggi, walaupun pekat hamba, pekat pengulu, walaupun pekat setara mana pun, bila buka puasa mesti kena buka puasa guruk matahari. Tu dia. Dan we perintah pulaknya sunat bersahur. Sunat pula sunat muakkad, bukan biasa-biasanya. Tak kira orang pekat tinggi sekadar mana pun, buka puasa kena guruk matahari. Bukan kata orang yang pekat besar, pekat tinggi boleh buka dulu. Tak boleh. Sama je. Lagi pula, wa huwa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Dan bulan ni juga bulan yang bertambah padanya rezeki yang mukmin. Cuba tengok orang yang selalu berimeh kepada Allah, ke? Cuba kita perhati tengok. Rezeki tidak kurang pun. Walaupun belanja di antaranya. Tak banyak pun tetapi dapat bertambah di antaranya rezeki. Tak serut bimbang lah. Sehingga Nabi menggalak lagi. Nabi kata, man fattara fihi sa'iman. Siapa memberi buka puasa di bulan Ramadan, akan satu orang yang puasa je. Bukan ramai tak, satu orang je. Kana lahu itqu raqabatin. Ada bagi man tu pahala merdeka satu hamba. Allah besar begitu lalunya. Oleh itulah setengah orang tu gemar sangat. Cuba tengok kita pergi ke Mekah ke, tengok di Masjid Nabawi di Mekah ke, selalu menggalakkan bibit benda mari, bagi buah tamar, bibit roti mari, bibit air mari, untuk nak dapat boleh membukakan puasa orang yang puasa. Kerana pahalanya dapat seperti mana merdeka satu hamba. Udah tu setengah orang yang ada kemudahan agak rela dia letak peti air batu, bubuh air batu untuk diantar boleh buka puasa. Setengah orang tu bui buah tamar, setengah tu letak air diantar, air peralik sebagainya. Ya dah tu. Laginya dapat wa maghfiratun li zunubi. Dan dapat keampunan bagi akan segala dosa-dosanya, dosa buka puasa orang. Oleh tu setelah sahabat dengar begitu, semua sahabat bukan orang ada kemudahan belaka, orang susah lagu mana. Tengok tu sahabat, bila Nabi sebut kebaikan, cita-cita nak buat dianya, maka Nabi pun katalah, yataqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajibu ma yufattiru bis-shaim. Ia katanya tidak ada semua kita ni dapat akan perkara yang boleh buka dengan perkara ulurkan puasa. Bukan semua kita boleh Rasulullah. Orang ada kemudahan tak apalah, boleh buah tamar, boleh buat nasi jamu, kita orang tak ada ni. Nabi pun jawab, qala, bersebedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tillahu hadha thawab, memberi Allah Taala ini balasan tadi. Balasan mana? Balasan di antara dapat pahala seperti merdeka satu hamba dan keampunan segala dosa tu. Memberi Allah akan ini pahala man yufattiru shaiman, mereka wibuka akan orang puasa ala mal qatilaban, atas teguk susu, au syarbati ma'in, atau syurbati, atas teguk minum air, au tamratin, ataupun sepuh tamar pun tak apalah. Itu di atas kodah tak apalah. Dan Nabi sebut lagi, wa man asba'a shaiman, siapa wiknya man tu akak orang puasa, wiknya teruh, kana lahu maghfiratun li zunubi, ada bagi mereka yang jamu orang buka puasa wiknya tu keampunan segala dosa, lagi wasaqahu rabbuhu min haudihi, dan menuailah akan mereka oleh Tuhannya, Tuhan mereka daripada kolam aku, akan syurbatan, akan satu minum, la yazma'u ba'daha, tidak dahagalah kama dia daripada minum sama sekali. Ni nak orang atas air minum kolam Nabi seteguk ni, syurbatan setengah atas syarbatan, la yazma'u ba'da, jadi dahagalah ia man tadi lepas daripada minum tu semua. Laginya wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'un,
Dan adalah di antara bagi man asba'a tadi dan man fattara tadi, bagi mereka wiknya buka puasa kecek betul-betulnya, bui modal untuk buka puasa, buat makan bagi buka puasa dan sebagainya, maka dia akan dapat pahala tu. Nah, akan dapat pahala orang buka puasa tu. Tu makna kana lahu mislu ajrihi ajri shaim min ghairi an yang kusa min ajri syai'un, daripada tidak kurang pahala orang puasa sedikit pun. Laginya wa huwa apa dia, syahrun azim tadi, bulan Ramadan tu. Syahrun, satu bulan, awaluhu rahmatun. Awal dia dapat rahmat, ambil daripada 10 yang awal dapat rahmat. Dan wa awsatuhu maghfiratun, dan ambil ke 11 hingga sampai ke 20, mata tu dia panggil hari yang keapun ni. Nah, dia panggil keapun. Sabit tu kita pisahlah dapat keapun ni, mintalah pun Tuhan. Wa akhiruhu itqum minan nar, akhir Ramadan ambil daripada 10 yang akhir ialah Tuhan memperdeka daripada api neraka. Dan di antara Tuhan Nabi menggalak lagi, wa man khaffafa an mamlukihi, siapa dia memperangi daripada bekah dia milik. Kali dia pera binatang, misal lembu dia buat bergala, dia tak ada penat sangat. Bulan lain dia penat, dia biasa bergala habis keping, bulan ni dia bergala sikit-sikit, bahkan tak bergala langsung. Atau bagi mereka yang pera beruk, buat naknya dan sebagainya ko, jangan selalu berat sangat. Jangan kata lalu Ramadan penat akan beruk, hak khenga tak nak, nak khenga tu tak boleh sama sekali. Ikutlah kalau kita ada anak koli kerja, kita perangi sikit dari bulan Ramadan ni. Siapa dia perangi dekat yang milik bulan Ramadan, ataqahullahu minan nar, memperdekalah, mempelepah akan oleh Allah Taala api neraka. Arti bila kita mati esok, Tuhan will lepas kita pada api neraka. Bagi ada anak koli ke, kerja ni penat sangat anak koli. Yang penat sangat anak koli, jangan di antara berat sangat. Bahkan bulan ni kita kau perangi dia. Tu nah. Oleh tu Nabi sebut lagi fastaksiru fihi, maka menutup kebanyak olehmu pada bulan Ramadan min arba'i khisal, daripada 4 perkara saya sebut semalam. Mana 4 perkara? Satu dan 2 perkara, khaslatain, 2 perkara, turduna biha rabbakum, memperredha oleh kamu dengan kedua perkara ni akan Tuhan kamu. Dengan makna dengan makna kita buat 2 perkara ni, Tuhan akan redha. Bila Tuhan redha, Tuhan menjauh kita daripada murka dia. Dan wa khaslatain, dan 2 perkara pula, la ghina alakum anhuma, tak akan boleh lepas dari bagi kamu daripada kedua perkara ni. Maka Nabi tafsir, ammal khaslatani, adapun 2 perkara, allatani, yang turduna biha rabbakum, yang memperredhalah kamu dengan kedua perkara ni oleh akan Tuhan kamu. Kita memperredha makna kita minta Tuhan jauh rahmat. Dia Tuhan redha kita, Tuhan jauh kita pada rahmat, daripada mereka. Ya lawan dianya di antara laknat. Bila Tuhan redha, makna Tuhan jauh kita daripada kemerkaan dia. Sebab itulah hak kita nak baca hadis bila sebut kata radhiyallahu taala anhu, mana ba'adallahu an sakhatih. Tu dia nah, kama dia bila kita memperredha, makna kita minta dengan sebab kedua ning lah Tuhan redha. Dengan makna bila kita pergi buat 2 perkara ni, kita banyak 2 perkara ni, Tuhan akan redhakan kita kena kita. Mana Tuhan serenok, Tuhan suka di antara dengan hamba yang mana mengada 2 perkara ni. Mana satu, fasyahadatu alla ilaha illallah. Yang suruh baca semalam. Suruh bacanya asyhadu alla ilaha illallah. Ni dia dah. Ni ulama waktu bi lafaz istinbat di sini. Ni niat tahwil kelebih pada ulama. Wa tastaghfiruna, dan minta ampun kamu akan ke Allah. Lepas tu kita baca astaghfirullah. Lebih 2 situ. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma,
ada perua perkara yang tak benar lepas bagi kita di perua perkara ni. Mana tas'alu rabbakumul jannah. Mintalah kamu akan takkan ke syurga. Kita perlu baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata. Kita nak baca tu, hak suruh baca semalam tu. Lagi wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan minta berlindunglah kamu dengan dia, dengan rabbikum minan nar. Kita pun baca. Nah, wa a'udzu bika minan nar. Ni. Sabit itulah ulama pun istinbat, ia katanya sunat baca sebelum beberapa puasa. Seperti mana ajar semalam, ia telah bacanya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Baca hak ni 3 kali. Sudah 3 kali diikuti baca pula hak Nabi suruh minta keredaan. Iaitulah bacanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca gitu, atau fa'fu anna an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Cukup. Nah, oleh tu pada malam ini sekadar tu dulu. Nah, sebagai nak mensempurnakan hak yang kita sebut semalam, bimbang-bimbang takut-takut dituduh dikata. Kata baca suruh duk baca asyhadu ambil mana, ini cara tepat fahamnya. Jadi dalam arti kita semua jangan selalu di antara kita ni mengantikan, jangan selalu di antara kita ni mengkritikkan. Jadi apa sahaja hak ulama dia duk situ, dia ada tempat dia ambil. Terkadang dia tak ada. Dia tak ada wayak, terkadang dia tidak diantar memberi keterangan. Tapi kita harap pada ulama ni, dia akan ia orang siqah. Dia tahu khusus kemaharan kepada beliau. Oleh itu sekiranya kalau tidak ada para alim ulama, macam mana kita orang tidak ada ilmu, orang tidak ada begitu di antaranya orang panggil kemampuan untuk nak faham hadis, faham Quran. Nah, susahlah di antaranya kita. Oleh itu mujur Allah Ta'ala memberi dan mulahir dan menimbulkan para alim ulama. Maka para alim ulama ni lah ia sebagai memberi keterangan apa yang kita tidak dapat terang. Dengan sebab itulah kita sebagai orang yang Allah Ta'ala kemudahan dan kepandaian tak banyak walaupun sikit, kita usaha memberi keterangan kepada ahli-ahli yang tidak ada dapat keterangan. Khususnya kepada orang awam, kita beri keterangan setiap-tiap pihak. Beri kenyataan satu persatu, jangan selalu nak kritik, jangan selalu nak anti, jangan selalu kita nak caci, nak maki. Kita royak di antara ini jalan ni begini, ini jalan ni begini. Yang orang dak buat dia dapat ambil begitu. Orang ni buat lagu ni dia faham lagu ni. Nah, ala kulliha Allah Taala beri ahli masing-masing. Akan tetapi sekiranya kalau agak bercanggah dengan syarak, dengan dalil qat'i, maka kita akan tolaklah. Nah, sekiranya tidak ada bercanggah, bahkan ada wajah yang ia mengambil, maka kita tanggungkanlah. Oleh kerananya ikhtilafu ummati rahmatun. Selisih di antaranya umat aku Nabi itu satu rahmat. Tapi selisih di antara bagi ahli yang diiktibarkan oleh para kebanyakan. Jangan di antara ambil orang hak syaz, ambil di antaranya orang hak ditolak, hak tu tak boleh pakai dah sama sekali. Oleh itu kepada kaum bapa dan ibu dan semua peminat yang mana ikuti pada malam ini, sebagai nak pesan pada akhirnya, kita banyak syukurlah kepada Allah Ta'ala, khususnya di antara Allah Ta'ala memberi lepas kita daripada penyakit corona, sehingga setengah-setengah tempat tu Allah Ta'ala beri kemudahan. Maka habuai berkenaan sudah buka bebas. Seperti kawasan saya ni sudah buka bebas dan pun tak ada dah
dan dia izin dah buat apa di antara ibadat dalam masjid, tetapi kena beringat sikit di antaranya. Jangan jadi bebas sangat. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi di antara kita kena banyaklah syukur dan terima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala memberi selamat al-afiyah pada tiap-tiap segi. Khusus boleh kita menunai satu fardu Ramadan, boleh menunaikan di antaranya qiyamul lail dan apa saja di bulan Ramadan. Kita kena banyak syukur kepada Allah. Lebih lagi pula kepada orang yang selalu memberi keterangan duk sebab ilmu para alim ulama, kita banyaklah berdoa kepada beliau, beliau umur panjang, dapat keberkatan, dapat keselamatan dan al-afiyah. Kerana sekiranya tidak ada mereka itu, kita tak akan boleh faham apa saja. Itu di antara sebagai nak pesannya. Oleh tu kita ada apa saja yang tak faham, ada keliru, kita ada banyak tok guru. Kita tanyalah tok guru untuk memberi kejelasan. Dia jelas bab zakat, bab gapo saja. Pendeknya kita nak buat apa saja sekiranya kita tidak dapat kenyataan, kita kena dapat kenyataan sebelum nak buat. Jangan buat sehingga selesai barulah ditanya. Itu bukan. Maka kita kena buat amal, kita kena belajar dulu. Dikatakan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum nak buat apa saja. Itulah sebagai tausiah saya pada malam ini. Agak kata cukup, harap-harap kepada semua peminat walaupun tengah malam. Saya harap maaflah dan berdoalah kepada saya dan keluarga saya dan semua di antara ahli jiran saya, pelajar saya, dan sama-sama kita Islam dapat di dalam selamat al-afiyah dan di antara dapat kelepasan daripada api neraka. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allah